Assalamualaikum and hai semua. Hari ini saya akan membentangkan tentang tokoh pendidikan awal kanak-kanak. Okey, sebelum itu saya memperkenalkan nama saya. Nama saya Siti Nur Balqis binti Osman. Okey, pengenalan. Laporan ini bertujuan untuk menerangkan tentang kanak-kanak. Di sini kami ingin memberitahu kanak-kanak belajar bermula sejak bayi itu di dalam perut lagi. Kanak-kanak meniru atau mengikut apa sahaja yang dilakukan oleh ibunya dan orang di sekelilingnya. Kanak-kanak adalah insan yang lemah dan perlu dilindungi. Baik, data tokoh pendidikan awal kanak-kanak. Di sini kami ingin membincangkan biodata tokoh yang telah kami pilih, iaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali atau dengan nama sebenarnya Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad. Imam Al-Ghazali adalah seorang tokoh ilmuwan Islam yang juga terkenal di kalangan orang Islam, juga terkenal di kalangan orang bukan Islam. Beliau telah memberikan kesan yang mendalam kepada jiwa kaum muslimin dari segi pemikiran dan juga budi pekerti. Zaman kanak-kanak dan remaja Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sederhana. Akan tetapi, kedudukan tersebut tidak menghalang keluarganya untuk menghayati ajaran agama Islam dalam kehidupan seharian. Bapanya bekerja sebagai pemintal benang daripada bulu binatang untuk dijadikan pakaian untuk didagangkan di kota Tus. Zaman kegemilangan Imam Al-Ghazali. Selepas kewafatan gurunya, Imam Al-Ghazali mengembara pula ke Al-Azkar, Baghdad, dan bertemu dengan menteri yang bernama Nizam Al-Mulk, iaitu seorang pembesar keturunan Bani Saljuk yang amat mengambil berat tentang kegiatan intelektual. Kehebatannya dalam bidang ilmu pengetahuan menyebabkan Nizam Al-Mulk melantiknya sebagai profesor di Universiti Nizamiyah. Sumbangan Imam Al-Ghazali dalam dunia pendidikan. Imam Al-Ghazali telah banyak memberikan sumbangan dalam dunia pendidikan dan terkenal di kalangan umat Islam. Nama Imam Al-Ghazali memang tidak asing lagi di dunia ini. Tokoh yang masyhur dengan ketinggian ilmunya dan namanya juga meniti di bibir ramai orang di seluruh dunia dengan panggilan Al-Ghazal oleh orang Barat. Ulama ini terkenal dengan baik-baik nasihat beliau yang tidak ternilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Farhana Aisyah binti Osman, 3232012081. Sebenarnya Imam Al-Ghazali telah banyak memberikan sumbangan dalam dunia pendidikan dan terkenal di kalangan umat Islam. Nama Imam Al-Ghazali tidak asing lagi di dunia ini dan tokoh yang masyhur ketinggian ilmunya dan namanya juga meniti di bibir ramai orang di seluruh dunia dengan panggilan Al-Ghazal oleh orang Barat. Dan ada sebutan nama panggilan beliau ini, iaitu Hujjatul Islam, pembela Islam, kerana beliau berhujah membela Islam dan umat Islamnya.
Antara sumbangan Imam Al-Ghazali iaitu hasil karya falsafah. Beliau dalam pendidikan ini ialah penulisan karya sebanyak 300 buah buku mencakupi pelbagai ilmu pengetahuan, dan ada juga sebahagian besar hasil tulisan beliau telah hangus dibakar oleh tentera Moghul yang menyerang kota Baghdad, dan cuma 84 buah buku tulisan beliau yang berjaya diselamatkan, dan antaranya Al-Munkis bin Al-Dalal, Penyelamat Kesesatan, Tafahud Al-Falsafah, Penghancuran Falsafah dan sebagainya. Dan beliau juga telah menyusun kitab-kitab dari pelbagai aspek ilmu yang telah dipelajari, antaranya Ihya Ulumuddin, Kimia Al-Sa'adah dan sebagainya. Dan terlampau banyak sangat. Beliau ni menguasai kitab-kitab. Selain itu, Imam Al-Ghazali memainkan peranan penting dalam perkembangan ilmu falsafah. Sumbangan yang kedua iaitu menyelamatkan umat Islam daripada pengaruh falsafah Yunani. Falsafah Yunani telah mencapai kemuncaknya dalam menggoncangkan akidah umat Islam. Selain itu, Imam Al-Ghazali telah memainkan peranan yang penting dalam perkembangan ilmu falsafah Islam. Dan ada juga Imam Al-Ghazali mengajukan kritik terhadap beberapa konsep filsafat Yunani yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Terutamanya karyanya Tahafut Al-Falasifah. Beliau mengeksplorasi kontradiksi antara ajaran Aristoteles dan Plato dengan ajaran Islamnya. Dan dengan kritikannya dapat membantu membuka umat Islam terhadap bahaya pemikiran yang bertentangan dengan keyakinan agama Islam. Dan beliau juga dengan lantang menegur falsafah Aristotle berkenaan kewujudan dunia sejak azali dan tiada permulaannya. Imam Al-Ghazali menyatakan dunia berasal daripada tidak ada dan diciptakan oleh Tuhan. Dan selain itu, Imam Al-Ghazali telah memainkan peranan yang penting dalam memberikan dukungan dan legitimasi terhadap ilmu kalam sebagai alat membela dan menjelaskan keyakinan agama. Hal ini dapat membantu umat Islam untuk menggunakan akal mereka secara bijak dalam merumuskan argumen yang mendukung ajaran Islam dan menyeimbangi antara iman dan akal juga. Yang ketiga iaitu sumbangan peran guru. Peran guru menurut Imam Al-Ghazali sangat penting dalam pendidikan, dan beliau juga menekankan juga kepada nilai-nilai moral dan spiritual yang harus dimiliki oleh seseorang pendidik. Dan Imam Al-Ghazali memandang guru bukan sebagai penyampai informasi atau ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai penatutan moral bagi pelajar. Beliau juga menekankan pentingnya guru dalam memberikan contoh etika yang baik, membimbing belajar dan mengembangkan kepribadian yang baik dan moralitas yang benar. Dan juga beliau menekankan bahawa guru harus menjadi ejen dalam menanamkan nilai-nilai Islam dalam diri pelajar. Ini termasuk pemahaman dan penghargaan terhadap etika Islam, akhlak mulia dan tata cara hidup sesuai dengan ajaran agama. Sebagai contoh, pelajaran aktif seperti gunakan cerita-cerita sejarah Islam atau kehidupan sehari untuk menggambarkan penerapan nilai-nilai tersebut
Dan ataupun boleh juga pelajar dan guru berbincangkan nilai-nilai melalui isu semasa permainan peran dan belajar secara berkumpulan. Dengan ini dapat menerapkan pendekatan ini, seseorang guru dapat memberikan sumbangan signifikasi dalam menanamkan nilai Islam kepada pelajar secara efektif. Yang keempat, sumbangan pendidikan harmonisasi antara ilmu pengetahuan dan agama. Pendekatan harmonisasi antara ilmu pengetahuan dan agama yang diperkenalkan oleh Imam Al-Ghazali memiliki sumbangan yang signifikasi dalam konteks pendidikan Islam. Sumbangan utama beliau terkait harmonisasi tersebut adalah pengakuan terhadap keberadaan ilmu pengetahuan, kerana beliau tidak menolak ilmu pengetahuan atau akal sebagai saran untuk memahami dunia. Sebaliknya, beliau mengaku bahawa ilmu memiliki nilai ini dapat digunakan mengembangkan untuk pengetahuan tentang alam semesta yang sejalan dengan ajaran Islam yang menghargai pengetahuan ini. Dan juga beliau menggariskan bahawa pentingnya guru menanamkan cinta dan kasih sayang terhadap ilmu pengetahuan serta pengajaran. Cinta terhadap pembelajaran akan menjadi motivasi yang kuat bagi pelajar untuk terus belajar dan berkembang. Sumbangan Imam Al-Ghazali dalam hal peran guru dapat membantu membentuk pendidikan yang tidak hanya dalam bersifat akademik, tetapi juga mencakupi aspek moral serta spiritual. Guru diharapkan menjadi ejen transformasi yang membantu siswa berkembang sebagai individu yang beriman, berakhlak baik dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Yang kelima, Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya pengalaman peribadi dalam pencarian kebenaran dan pengembangan. Beliau juga melihat pengalaman peribadi sebagai sarana untuk meraih pemahaman yang lebih dalam tentang agama dan mencapai tujuan kehidupan akhirat. Dan ada beberapa sumbangan penting dari pemikiran Imam Al-Ghazali tentang pengalaman peribadi, iaitu pencarian kebenaran melalui pengalaman. Macam Imam Al-Ghazali meyakini bahawa pengalaman peribadi adalah cara efektif untuk mencari kebenaran. Beliau juga menekankan bahawa ilmu pengetahuan bukan hanya dapat diperoleh melalui belajar atau bacaan sahaja, tetapi juga melalui pengalaman langsung dan refleksi peribadi. Dan beliau juga ada mengajarkan bahawa pengalaman spiritual peribadi adalah kunci untuk memahami dimensi spiritual kehidupan. Pemahaman ini tidak hanya dapat dicapai melalui belajar kitab-kitab atau berbincang teoritis, tetapi melalui pengalaman langsung hubungan dengan Tuhan. Sebagai contohnya, macam pelajar tu membaca Al-Quran dan juga memahami apa maksudnya tu, dan hal ini juga dapat mendekatkan pelajar tu kepada Allah. Macam dan ada juga Imam Al-Ghazali mengingatkan kita bahawa pemikiran teoritis dan debat intelektual
tanpa pengalaman peribadi dapat mengarah pada kesesatan. Hal ini juga pengalaman peribadi dapat membantu mengakarkan pemahaman dan mencegah abstraksi teoritis yang tidak memiliki akar dan realitas hidup. Hal ini juga sumbangan Imam Al-Ghazali dalam memahami pentingnya pengalaman peribadi dapat membentuk pendekatan holistik terhadap ilmu pengetahuan iman dan spiritualitas. Beliau menegaskan bahawa pengalaman peribadi merupakan elemen penting dalam pencapaian kebijaksanaan dan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan dan agama. Itu sumbangan pendidikan penghargaan terhadap ilmu kalam, iaitu teologi rasional lah. Imam Al-Ghazali memberikan sumbangan penting terhadap penghargaan ilmu kalam atau teologi rasional dalam konteks pendidikan Islam. Iaitu pentingnya debat dan berbincang rasional. Imam Al-Ghazali mendorong pelajar atau semua praktik debat dan berbincang rasional dalam kerangka ilmu kalam. Ini dapat membantu menciptakan suasana akademik di mana argumen-argumen dan pemikiran rasional dapat diajukan dan diperdebatkan dengan etika sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih baik. Contohnya, guru boleh mengadakan pertandingan debat antara sekolah menengah dan sekolah kebangsaan tentang pendapat. Dan juga kita boleh mengetahui bagaimana pelajar itu berdebat antara satu sama lain. Adakah dia faham atau tidak? Selain itu, Imam Al-Ghazali menekankan bahawa penggunaan akal sihat sangat penting dalam mencari kebenaran dan memahami ajaran agama. Pemikiran rasional yang sihat dapat membantu seseorang mencapai pemahaman yang mendalam dan yakin terhadap keyakinan agamanya. Sebagai contohnya, guru boleh menyediakan soalan kebat kepada pelajar dan kita boleh mengetahui pelajar tu menjawab macam mana. Dan seterusnya, sumbangan ini dapat membentuk tradisi ilmu kalam dalam pendidikan Islam, mengaku nilai akal dalam mengajar kebenaran agama. Meskipun Imam Al-Ghazali memiliki beberapa kritik terhadap pemikiran filsafat Yunani, namun beliau pentingnya rasionalitas dalam mendukung dan menjelaskan implikasi semangat Imam Al-Ghazali terhadap dunia pendidikan. Okey, sekarang kita masuk bahagian implikasi sumbangan Imam Al-Ghazali terhadap dunia pendidikan. Imam Al-Ghazali ialah seorang cendekiawan Islam terkenal yang hidup pada abad ke-11, memberikan sumbangan yang signifikan terhadap dunia pendidikan melalui karyanya yang beragam. Ada beberapa implikasi sumbangan Imam Al-Ghazali terhadap dunia pendidikan melibatkan beberapa aspek. Antaranya menekankan atau memandu
ilmu pengetahuan dengan tasawuf dalam pandangan pendidikannya. Ia berpendapat bahawa pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan dunia harus diintegrasikan dan tidak ada konflik antara keduanya. Ada beberapa pemikir dan ulama Islam menganggap bahawa ilmu pengetahuan dan agama termasuk tasawuf. Sepatutnya tidak saling bertentangan, tetapi sebaliknya dapat saling melengkapi dan mengarah pada pemahaman holistik terhadap kehidupan. Contohnya pentingnya ilmu agama. Dalam ilmu agama, pengetahuan dihargai tinggi. Al-Quran dan hadis mengajarkan pentingnya mencari pengetahuan dan belajar. Sebagai contohnya, agama Islam juga ataupun pelajar Islam juga dapat memberikan penunjuk sebagai contohnya macam agama Islam juga dapat memberikan petunjuk etika dan moral yang harus diikuti dalam hidup seharian. Contohnya macam cikgu itu mengajar murid cara berterima kasih. Contohnya, ketika guru itu menerima hadiah atau memberi pemberian orang lain, cikgu itu akan bercakap berterima kasih dan pelajar itu akan mengikut dan meniru bagaimana guru itu melakukan terima kasih. Selain itu, Imam Al-Ghazali juga memperjuangkan penggunaan akal dan penalaran dalam mencari pengetahuan. Ia menekannya pentingnya pengembangan pemikiran kritis dan rasionalitas di kalangan pelajar Muslim. Sebagai contohnya, guru dan pelajar melakukan aktiviti berkhemah di hutan dan tetapi ada barang tertinggal atau tersesat di hutan. Guru dan pelajar akan berfikir macam mana nak selesaikan masalahnya itu. Selain itu, ada juga Imam Al-Ghazali memberikan perhatian pada pengendalian diri dan kehadiran mental dalam pendidikan. Ia menyadari pentingnya fokus dan konsentrasi dalam pembelajaran serta kontrol terhadap hawa nafsu dan dorongan negatif. Contohnya macam ketika waktu berpuasa, menahan lapar, ada sesetengah orang tidak dapat menahan lapar dan ada juga dia berpuasa tapi dia melanggarkan peraturan yang tak boleh dilakukan waktu puasa. Macam itulah. Dan selain itu juga, seterusnya, sumbangan Imam Al-Ghazali terhadap dunia pendidikan menciptakan landasan dan pengembangan sistem pendidikan Islam yang holistik, mencakupi aspek spiritual, moral dan intelektual. Implikasi-implikasi dapat diaplikasikan dan dihargai dalam konteks pendidikan Islam dan juga memberikan wawasan berharga bagi diskusi tentang pendidikan pada umumnya. Dan itu sahaja daripada sumbangan dan implikasi. Hari ini saya akan masuk kepada kesimpulan. Merangkumi semua,
Okey. Kesimpulannya, Imam Al-Ghazali adalah seorang daripada golongan agamawan yang bersikap terbuka, kreatif dan proaktif dalam menangani isu-isu kontemporer, terutamanya berkaitan pendidikan dalam sebuah masyarakat di zamannya, dengan diimbangi pendekatan antara intelektual dan spiritual lah. Selain itu, beliau juga banyak terlibat dalam bidang penulisan secara lebih serius. Okey. Ketokohan Imam Al-Ghazali dalam pendidikan dalam bidang pendidikan amat tinggi sekali, seperti ketokohan Ibnu Syahnun Al-Farabi Al-Qabisi, Ikhwanun Nasafah dan Ibnu Juma'ah. Selain itu juga, Imam Al-Ghazali banyak memberikan sumbangan dalam pelbagai cabang ilmu pengetahuan seperti usuluddin, usul fiqh, mantik, membaca hikmah, dan yang paling terkenal ialah bidang falsafah, dan juga beliau juga banyak memberikan sumbangan dalam bidang penulisan dan menyusun kitab-kitab dari pelbagai aspek ilmu yang telah dipelajari oleh beliau. Dan harapan saya ialah saya berharap dapat ilmu Imam Al-Ghazali atau kitab-kitab ilmu Imam Al-Ghazali dapat mewarisi kitab atau pengetahuan kepada generasi yang akan datang, dan juga saya harap guru atau pelajar dan yang lain boleh belajar dari Imam Al-Ghazali, dan juga kita boleh mengetahui ilmu-ilmu Imam Al-Ghazali ini. Dan itu sahaja.